Hai semua, Assalamualaikum. Apa khabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan ceria dan sihat. Hari ini kita akan belajar cara mudah membina ayat untuk penulisan bahagian A UPSR. Bagaimanakah bentuk soalan penulisan bahagian A? Mari kita lihat contoh-contoh soalan penulisan bahagian A. Contoh pertama, aktiviti di taman rekreasi. Contoh kedua, dusun buah-buahan. Kedua-dua contoh soalan ini hampir lebih kurang sama sahaja. Yang membedakannya ialah arahan yang diberikan. Soalan pertama sudah dinyatakan tentang aktiviti-aktiviti manakala soalan kedua dikaitkan dengan suasana. Bermaksud, selain daripada aktiviti, kamu juga boleh mengaitkan dengan suasana pada hari itu. Contoh, suasana di dusun buah-buahan itu sungguh meriah. Baik, contoh yang ketiga pula lebih mudah kerana gambarnya sudah dipecahkan kepada 5 bahagian. Ketiga-tiga soalan ini menghendaki cara yang sama, iaitu kamu perlu menulis 5 ayat yang lengkap tentang aktiviti ataupun tentang gambar tersebut. Baik, berapakah masa yang diperuntukkan untuk menjawab soalan ini? Masa untuk menjawab ialah 15 minit, manakala masanya ialah 10 masa. Mari kita lihat panduan membina 5 ayat penulisan bahagian A. Yang pertama, dari sudut idea ataupun isi. Sesuatu ayat itu akan dianggap idea ataupun isi sekiranya maklumat terdapat dalam gambar. Jangan mereka-reka penyataan yang tiada dalam gambar. Yang kedua, dari sudut bahasa. Menggunakan tata bahasa yang betul, tiada kesalahan ejaan dan tanda baca, mempunyai subjek dan predikat serta mempunyai perluasan yang meluas. Yang ketiga, dari sudut panduan menjawab. Memahami soalan dan gambar, catatkan maklumat yang penting, kembangkan ayat dan jangan lupa menulis nombor pada setiap ayat. Mari kita lihat dari sudut idea ataupun isi. Ini adalah contoh soalan. Gambar di bawah ini menunjukkan suasana di dusun buah-buahan. Tulis 5 ayat yang lengkap berdasarkan gambar tersebut. Baik, kita lihat contoh ayat. Encik Hassan sedang membaca surat khabar di pondoknya. Baik, ayat ini tidak akan diterima kerana aktiviti membaca surat khabar tersebut tiada di dalam gambar. Nombor 2, Encik Hassan sedang membelah buah sembikai menggunakan pisau yang tajam. Baik semua, ayat ini juga tetap tidak akan diterima kerana mereka reka suatu aktiviti yang juga tiada di dalam gambar. Manakala nombor 3, Encik Hassan sedang mengopek buah durian menggunakan sebilah parang pendek yang tajam. Ayat ini semestinya akan diterima kerana mereka membina ayat berdasarkan aktiviti yang terdapat di dalam gambar. Baik, mari kita lihat panduan yang kedua iaitu dari sudut bahasa. Ayat yang baik mestilah mempunyai subjek dan predikat serta mempunyai perluasan yang meluas. Ayat inilah yang kita sebut sebagai ayat gramatis. Apakah itu subjek dan predikat? Mari kita lihat contoh yang pertama. Encik Hassan sedang mengopek buah durian. Baik. Ini ialah struktur ayat biasa, iaitu ayat yang tiada perluasan. Namun, untuk memastikan sesuatu ayat mestilah perlu ada satu subjek dan satu predikat. Ini kita sebut sebagai ayat tunggal. Encik Hassan sedang mengopek buah durian. Baik, kita lihat contoh kedua. Encik Hassan yang bertopi hijau itu sedang mengopek buah durian. Baik, telah berlaku perluasan subjek di sini, iaitu di bahagian yang bertopi hijau itu. Itu maksudnya subjek itu telah diperluaskan. Encik Hassan yang bertopi hijau itu sedang mengopek buah durian. Contoh ketiga, Encik Hassan sedang mengopek buah durian menggunakan sebilah parang.
Baik, sekarang telah berlaku perluasan predikat tetapi subjek masih sama dengan contoh yang pertama. Encik Hassan sedang mengopek buah durian menggunakan sebilah parang. Telah berlaku fasa menggunakan sebilah parang. Ini yang kita sebut sebagai perluasan predikat. Contoh yang keempat, Encik Hassan yang bertopi hijau itu sedang mengopek buah durian menggunakan sebilah parang. Baik, ayat ini telah menjadi panjang sedikit. Ayat yang keempat ini telah berlaku perluasan subjek dan perluasan predikat. Telah berlaku pertambahan fasa yang bertopi hijau itu dan berlaku pertambahan fasa menggunakan sebilah parang. Perlu diingatkan, ramai murid hilang markah disebabkan kesalahan ejaan dan tanda baca walaupun ayatnya gramatis. Oleh itu, berhati-hatilah ketika membina ayat. Panduan yang ketiga ialah panduan menjawab. Pertama, kita perlulah fahami soalan yang hendak kita buat supaya memudahkan ayat yang ingin kita bina. Contoh gambar ini. Gambar di bawah ini menunjukkan aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh pengunjung di sebuah taman rekreasi. Sudah dinyatakan lokasi gambar ini ialah di taman rekreasi. Kemudian, tulis 5 ayat yang lengkap tentang aktiviti-aktiviti tersebut. Yang kedua, tanda atau bulatkan 5 aktiviti atau perbuatan yang kita nampak. Contoh begini. Pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima. Seterusnya, menulis kata kerja atau fasa kerja pada bulatan itu. Contoh, menunggang basikal, berjoging, membaca surat khabar, memberikan makanan dan mengajari anak mereka. Seterusnya, bolehlah kita pergi ke step seterusnya iaitu mengembangkan idea. Jom kembangkan idea. Langkah-langkah mengembangkan idea. Kita masih menggunakan contoh soalan yang sama. Baik, ini ialah salah satu teknik yang paling mudah untuk kita membina ayat dengan baik, iaitu teknik skop. S ialah subjek, K ialah kata kerja, O ialah objek, P ialah perluasan. Baik, jadi untuk kita membina ayat, mesti dah perlu ada subjek dan predikat. Mari kita lihat contoh pertama, menunggang basikal. 3 orang kanak-kanak menunggang basikal dengan memakai topi keledar dan pelindung lutut untuk menjaga keselamatan diri. Yang kedua, berjoging. Ahmad berjoging di sekitar taman rekreasi untuk mengeluarkan peluh. Baik, mengapa berjoging tiada objek? Berjoging tiada objek kerana berjoging ialah kata kerja aktif tak transitif, iaitu kata kerja yang tidak memerlukan objek. Manakala menunggang ialah kata kerja aktif transitif, iaitu kata kerja yang memerlukan objek untuk melengkapkan ayatnya. Kita pergi ke contoh nombor 3. Membaca surat khabar. Encik Karim membaca surat khabar sambil duduk di atas bangku kayu. 4. Beberapa orang kanak-kanak memberikan makanan kepada ikan-ikan di dalam kolam sambil diawasi oleh ibu bapa mereka. Yang terakhir, mengajari anak mereka. Sepasang suami isteri mengajari anak mereka yang masih kecil itu berjalan tanpa dipegang. Baik, sekarang mari kita tulis dengan cara yang betul. Pastikan menulis nombor pada setiap ayat untuk memudahkan pemeriksa untuk menanda kertas kita. Saya tidak pandai bina ayat yang gramatis.
Jangan risau, cubalah membina ayat walaupun sekadar ayat tunggal. Contohnya begini. Kanak-kanak menunggang basikal. Ahmad berjoging. Encik Karim membaca surat khabar. Kanak-kanak memberikan makanan kepada ikan. Dan Puan Siti mengajari anaknya berjalan. Walaupun ayat ini tidak dramatis, tetapi anda masih layak untuk mendapat 5/10 markah kerana masih mempunyai subjek dan predikat. Namun, jika terdapat kesalahan tata bahasa, maka anda akan ditolak. Oleh itu, pastikan anda tidak meninggalkan ruangan kosong. Cubalah untuk menjawab. Mudah kan? Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.